Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dalam sesi Outlook daripada saya, WTI, Gold and Dow 30. Okey, jom kita tengok dengan Dow dulu ya. Apa nak jadi untuk minggu depan. Okey. So, anda tentu bertanya-tanya apakah pergerakan yang boleh kita nak perhatikan supaya kita nak decide untuk entry buy ataupun sell. So dekat sini saya akan bagi idea ke anda apa anda boleh buat jika price bergerak macam ni, and then anda boleh decide untuk entry buy ataupun sell ya. Okay. Next, first kita tengok WTI ya. So as usual, saya akan pesan kepada anda semua, kita bila buat mapping kita kena tengok daripada time frame besar ke time frame kecil. Okay. Apa guna dia time frame besar dengan time frame kecil ni? Okey, time frame besar ni kalau kita tengok, dia adalah movers kepada price yang kecil ni. So let's say katakan besar kita nampak untuk buy, setup untuk buy, maknanya dia nak pergi lagi jauh, and then price pada time frame kecil akan ikut buy memang betul dia akan ada retracement pada time frame kecil, akan ada candle price kejatuhan harga sikit pada time frame kecil, tetapi yang itu adalah sementara, and then at the end dia akan naik lagi untuk meneruskan perjalanan. Let's say kalau kita nampak setup buy, dia akan terus naik lah, and then kalau kita nampak setup sell, dia akan turun. So dekat sini kita boleh tengok, kalau kita nampak dekat sini time frame H4, saya ada trend line dekat sini yang ini. Okey, dengan line merah and purple ni, line horizontal ni, ini adalah line support and resistance, previous support and resistance pada time frame besar, di mana saya buat pada daily and H4. Okey, ini adalah membantu bila price tu nak ke mana. Okey, so kita tengok kat sini, previous trend line yang ini, price dah break masuk balik ke dalam previous trend line yang besar ni. Yang besar ni yang kalau kita nampak ni, yang ini. Okey, trend line yang ini. So price dah masuk balik ke dalam sana. Okey, so apa yang kita expect bila price masuk ke dalam sana, berkemungkinan dia akan buat penurunan kat sini and then continue naik. Okey, kita dah tengok time frame H4, and then kita nampak juga pada stochastic, dia still pointing up. Pointing up means dia dalam keadaan kalau kita tengok sini, buy lah, dalam keadaan untuk buy. Yang pink ni adalah moving average 200, hijau 10, biru ni 50. So first signal di H4 dah ada buy signal, so 10 dah cross 50. So next 10 ni akan cross 200. Ini adalah second signal. Tapi anda boleh nampak dekat sini, price dah berada di atas 200 moving average ya. So apa kita expect, dia dah break ke atas, so dia akan test dulu balik, baru dia akan continue meneruskan pergerakan naik dia. So kita tengok ke time frame H1, apa yang akan jadi. So kat sini kita boleh nampak di time frame H1, okay, bila price datang ke resistor ni, dia ada dia buat base kat sini, dia buat base. So apa kita perlu tunggu? So kita tunggu pada hari Isnin nanti bila market buka. Okay, yang saya expect, if dia akan turun test dulu support ni untuk dia buat kenaikan. Kenapa saya cakap macam tu? Bila ada breakout, mesti ada dia test balik previous breakout dia. So dekat sini nampak dia ada satu candle Marubozu, dia break previous high dia. So bila dia break previous high, dia akan turun test balik level yang dia breakout tu, and then baru kita entry untuk buy dekat situ. So kalau kita tarik Fibonacci retracement, let's say Fibonacci retracement kita kat sini. Okay, let's say kalau market buka esok dia membuat penurunan, so kita standby dekat Fibonacci retracement ya. 38.2, 50% ataupun 61.8 ni untuk dia buat kenaikan. So kita nampak ni ada support di bawah ni berdekatan dengan 38.2. So kita akan cari setup kalau nak buy dekat area level-level ni lah.
Okay, so apakah setup kita boleh tengok untuk kita entry buy. So anda yang mana yang dah trade, sepatutnya anda boleh dah mengenali reversal candle yang selalu saya sebut. Kalau anda masih tidak familiar dengan reversal candlestick ni, anda boleh tengok video-video saya dan channel saya tu, apakah reversal candlestick yang popular. Okay, dekat sini saya akan sebut hammer, doji, harami, engulfing. Itu adalah reversal candlestick yang famous, yang selalu keluar. And then boleh juga kita cari chart pattern punya reversal pattern untuk kita tengok setup dia kat situ. So dekat mana kita nak cari setup ni? Kita akan cari pada support yang kuat. Okey, bila anda dah buat tanda macam ni, previous support ni, and then bila price turun, kita akan cari pattern reversal tu pada support ini. Once ada, baru kita entry. Okey, kena ingat kat situ, price oil ni selalu dia boleh buat retracement 100% sebelum dia buat kenaikan balik. So tak apa, kita jangan entry layer berdekatan terlalu banyak. So let's say dia touch 38.2 satu position, bila dia turun lagi 50% satu position. Yang ini adalah level-level untuk anda entry layer. Anda jangan layer di tengah-tengah ni. Itu adalah nasihat saya, supaya anda jaga margin anda. Okay, dekat situ. So let's say kalau dia nak membuat reversal penurunan, dia akan buat contoh pattern double top. Pattern double top tu anda boleh tengok, let's say dia buat kenaikan, dia stop kat sini, and then dia akan buat penurunan. Dia akan break this neckline ni. Okay, baru kita panggil dia adalah reversal pattern untuk sell double top. So kat mana kita nak entry, dia akan retest balik neckline, baru kita entry sell. Okay, let's say kata Isnin dia buka dekat sini, price buka, dia terus naik, so kita akan entry buy jika dia break previous yang ni, untuk H1 lah. Okay, yang itu kita kena observe. So kalau market terus buka gap up, dia melepasi yang ini, so kita tunggu dia turun, retest balik, then baru kita entry buy. Sebab apa kita cakap dia retest balik? Sebab kat sini kita nampak ada resistance. So let's say dia breakout kat sini, tunggu dia test balik resistance, resistance ni become support, dia test balik support ni untuk kita buy. Okay, so jangan terburu-buru entry. Kenapa? Bila anda terburu-buru entry, let's say tak ada setup, yang itu yang membuatkan kita selalu rugi. Okay, kena cari entry kita yang tepat. Okay, dekat situ okay, kita boleh tengok, kita tengok ke lower time frame 15 minit, apa yang boleh kita buat. Okay, so kita boleh, okay, kita tengok kat sini, dia even dah breakout H1 ni tadi, dia dah breakout. Okay, previous, okay, dia buat breakout dekat sini. Okay, so berkemungkinan dia akan turun pada level sama dari sini, ataupun dia test balik dua ni. Tadi kan kita tengok Fibonacci tadi, dekat dua level ni adalah Fibonacci yang Fibonacci retracement 50% 38.2 di support ni. Okay, so kita expect dia akan turun macam ni. If dia tak break resistance sekarang ni, then baru dia akan membuat kenaikan. Okay, membuat kenaikan. Okay, the further yang dia akan naik adalah previous yang ini, yang atas, previous trend line yang di atas ni. Okay, so observe dekat situ. Okay, so apa-apa pun kita kena tunggu market buka untuk kita observe sama ada kita nak buy ataupun sell. Macam saya cakap lah, untuk kita buy, bila anda buy dekat level ni, dekat level sini, so TP anda dekat mana? TP anda dekat sini. Ini buy, TP anda kat sini, TP1 anda kat sini untuk buy. Okay, let's say anda sell, dia buat pattern, anda sell, TP1 anda kat sini, TP1 sell, TP2 anda boleh buat kat sini, sell. So TP3 anda tengok bila touch, candlestick touch saja trend line ni, anda TP3. Okay, sell. Okay,
Ini adalah cara-cara macam mana kita nak entry and exit. Okey. Ini untuk WTI. Okey. So kita tengok kepada gold. Apa nak jadi kepada gold. Okey. Dekat sini kita nampak di time frame besar H4. Okey, H4 ni. Okey, let's say kita lukis trend line satu di sini. Untuk H4, these two line. Okey. Okey, let's say price naik, dia buka dia naik, ataupun saya expect price akan turun dulu ke support ni untuk dia terus membuat kenaikan dekat sini. Sini dulu. Okey. Okey. So kenapa saya cakap kat situ? Okey, 15 minit H4. Okey, kita boleh nampak dekat sini kalau kita tengok pada stokastik, dia mungkin akan membuat penurunan dulu sebab stokastik dah overbought dekat situ. Overbought, tapi kita jangan terus entry sebab stokastik. Saya tak tekankan selalu entry untuk anda entry untuk menggunakan stokastik. So stokastik ni adalah berbahaya jika anda menggunakan indikator stokastik ni untuk anda entry buy ataupun sell. So apa yang kita tengok adalah perjalanan pergerakan candlestick tu sendiri. Apakah pattern-pattern yang dia buat, adakah dia break trend line, dia break support and resistance. Dekat sini dia berada di tengah-tengah. Kenapa saya cakap itu? Dia price berada di tengah-tengah dua price yang ini. Maknanya support and then resistance ni. So selalunya dia akan test dulu kat bawah. Support dia yang paling dekat ni kalau kita tengok. Okey, kita tengok yang paling dekat adalah di support ni. So dia akan turun dulu untuk dia buat kenaikan. Kita akan cari buy punya setup dekat sini. Okey, buy punya setup dekat sini if dia turun esok. So kalau anda yang jenis laju, sebab kita tengok H4, kalau anda yang jenis cepat, so kita boleh ke H1 ataupun M15 paling rendah. Okey, dekat sini kita nampak dia membuat triple, macam nak buat triple top kat sini. So apa kita tunggu untuk sell, dia break yang ini untuk kita sell. If you all nak sell sekarang daripada atas ni bila besok market buka, so anda punya stop loss kat mana? Anda kena ada stop loss, trading plan anda. So anda tengok stop loss anda. Previous high kat sini itu adalah stop loss dekat kiri ni. Okey, dekat kiri ni sama ada di sini ataupun di atas sini. Itu adalah stop loss anda. Bergantung kepada modal anda ya. Bergantung kepada modal anda. Okey. So anda kena jaga margin anda. If you all sell, besok market buka nampak macam nak turun, you all dah sell. Okey, ini adalah stop loss anda. Kat mana anda nak TP kalau anda dah start sell daripada atas ni. So anda TP kat sini. Anda TP di 1723.424 untuk sell anda. And then anda perlu tengok if ada reversal pattern, anda perlu buy pula kat situ. Sebab apa? Kita nampak dia prone tu nak menuju ke previous trend line ke atas ni, baru dia buat retracement dekat situ. Okey, kita tengok, kita nampak macam tu. Okey, so dia boleh jadi turun. Okey, anda perlu observe bila market buka besok. Okey, yang tu sebab kita nampak ciri-ciri apa yang kita nak cari bila kita nak entry buy ataupun sell. Apa yang saya terangkan ni adalah ciri-ciri kita perlu tengok untuk kita entry buy ataupun sell. So kalau kita tak tahu apa ciri-ciri yang kita nak tengok bila kita nak entry ni, so kita tak tahu kita nak entry bila, kita nak exit pun bila. Ini adalah yang saya explain ni. Saya explain apa yang kita perlu tengok dekat chart untuk kita entry buy ataupun sell. Okey, supaya anda faham, oh macam ni sepatutnya berlaku bila anda nak entry sell. Oh macam ni untuk buy. Okey, if you all still tak clear, you all boleh tinggalkan komen di ruang saya punya video ni dekat channel YouTube saya. Tinggalkan komen, saya akan explain lebih detail. Okey, jangan segan, jangan malu untuk belajar. So anything you all tanya, saya akan jawab insya-Allah. Okey, itu untuk gold Anda perlu perhatikan ciri-ciri yang saya explain tadi untuk anda entry buy ataupun sell untuk gold. So kita akan tengok ke Dow 30. Okey. Okey, kita tengok sebelum market tutup pada Jumaat, Dow buat breakout. Kalau tak silap dia buat new high dia break, dia buat new high. Okey, Dow buat new high kat sini. Okey.
So let's say kalau kita tarik kat sini pun dia akan membuat pattern. Apa dia buat sebenarnya, dia ada buat pattern rising wedge. So kena hati-hati if dia buat new high. Sekarang ni kalau kita tengok H1, okay, dia dah buat breakout. Every breakout ada retracement, kat situ kita entry buy kat sini. Okay, nampak ni, ini adalah previous resistance dia dah jadi support. So dia breakout pada Jumaat lepas. So apa yang kita expect, dia akan turun ke sini untuk dia membuat kenaikan. Okay, ini. So let's say you all okay, you all tengok H1 so dia dah membuat kenaikan kat situ. Okay, so kalau kita tengok di sini, bila dia start membuat kenaikan untuk retracement, so anda boleh nampak di sini. Kenapa saya tak tarik kat sini? Boleh, tak ada masalah. Saya tarik kat sini sebab dia start membuat pergerakan yang besar. Saya buat kat sini. Okey, saya tarik daripada sini. Start membuat pergerakan yang besar di time frame H1. So kita expect, nampak tak dekat mana level yang kita tunggu. 50% ini adalah, nampak antara 50% dengan 61.8 ni adalah previous resistance yang dia break. And then kalau kita mark betul-betul dekat ni, dia berdekatan dengan 50. Ni dekat dia punya shadow ni, dia berdekatan dengan 50. So kita tunggu dekat sini untuk kita entry buy. Cari setup buy kita dekat sini, 50% Fibo retracement Okay, so yang itu untuk bila kita buy, kat mana kita nak TP. Okay, you all boleh TP menggunakan Fibo retracement ni punya level So let's say anda buy atas sini, anda boleh TP 23.6, TP 2 di 0% kat sini untuk TP anda, if you all buy kat sini. Okay, let's say kalau you tak nak TP, you sayang, bila dia dah break yang ini you all buat, you all BE you all punya position. So dia terbang, dia fly ke atas lagi tinggi, you all naikkan you all punya BE naikkan you all punya BE. If you all guna laptop ataupun komputer, you all boleh letak trailing stop loss. Kalau you all guna phone ataupun tab, you all kena buat manually BE So every time price naik lagi, you all kena adjust you all punya stop loss. Okay, so you all protect you all punya profit yang tu. Okay, so yang itu kita nampak lah untuk Dow ni, dia masih dalam keadaan bullish. Pada time frame besar, bullish. Okay, kita expect dia still membuat kenaikan. Sebelum dia membuat kenaikan, dia akan buat retracement dulu. Bergantung pada dia price buka Isnin ni. So macam mana dia akan buat turun terus ataupun dia akan buat kenaikan. Kalau terus turun, anda boleh sell TP dekat, saya cakap tadi 50% tadi, Fibo yang saya tunjuk tadi, TP anda, sell anda dekat situ. Okay, yang itu macam mana anda nak decide. Okay, so TP. Okay, so TP anda tadi dekat Fibo yang sini saya tarik balik. Kalau anda terus sell, kat mana anda nak TP? Dekat sini 50%, 61.8 ataupun dekat previous dia break ni, bawah ni ada support become resistance become support line ni, line purple ni. Okay, anda perlu ingat sebab apa kita TP tak jauh, sebab price di time frame besar masih dalam keadaan bullish. Okay, so kurangkan sell, banyakkan buy. So bila dia turun, kita anggap dia buat retracement, dan kita cari entry untuk buy. Kita cari setup buy dekat situ. Bila dia turun, banyakkan cari setup buy sebab price tengah bullish. Okay, ambil peluang untuk buy. Okay, yang itu untuk Dow lah. So if you all nak signal lain daripada saya, so saya ada team yang saya dedicate untuk anda yang register account ICM bawah saya. So you all akan masukkan dalam satu group eksklusif untuk terima signal selain daripada oil. So kami akan bagi forex, kita akan bagi gold, kita akan bagi signal untuk silver, and then macam-macam lagi lah. Kalau you all minta kat I, okay, malam you all nak trade stock US, okay, you all tanya dalam group tu.
saya akan buat mapping untuk anda. So bila market buka, anda boleh decide untuk buy ataupun sell. So anda dah nampak, anda dah tunggu setup yang saya bagi macam tadi, tunggu benda tu keluar untuk anda buy ataupun sell. So selama ni bila anda tak tengok mapping yang saya buat, anda tak tahu macam mana nak cari entry buy and sell. So bila saya explain dekat sini tadi, WTI, Gold and Dow, so anda boleh tunggu setup tu muncul, so anda boleh decide untuk buy ataupun sell. So kalau you all tak faham, you all kena rewind balik, you all tengok macam mana saya explain tu. So tunggu setup yang saya bagi tu, sebab saya bagi explain kemungkinan price ni berlaku macam ni. You boleh buy. Bila price berlaku macam ni, you boleh sell tadi. So you all kena alert dekat situ. Apa ciri-ciri yang saya explain tadi, supaya you all boleh tak ketinggalan bila price tu dah ikut ciri-ciri yang saya explain tu. Okay. So yang itu untuk WTI, Gold and Dow. So if you all berminat untuk jadi IB, macam saya cakap sebelum-sebelum ni, apa kelebihan IB, you all akan train untuk cari klien yang berminat untuk trade, and then saya akan train anda berjaya dalam trade. So anda boleh bagi signal, and anda boleh buat mapping sendiri, even anda boleh buat mapping untuk kawan-kawan anda. So iaitu adalah daripada saya lah. Saya akan bagi apa yang saya belajar daripada saya ambil course MSTA ni. Saya akan guide anda, okey, berkenaan dengan technical analysis. Sebenarnya bila kita sebut berkenaan dengan technical analysis ni, ia adalah meluas. So kita boleh guna untuk trade sebarang instrumen. Cuma kita kena perhatikan instrumen tu dia suka buat apa. Okey, apakah ciri-ciri yang dia suka buat? Contoh, dia suka buat hammer saja untuk dia buat reversal. So kita perhatikan. So saya akan train anda sebagai IB saya, supaya anda pandai trade, anda pandai bagi signal. That's a bonus untuk anda sebagai saya punya IB. Okey, jangan lupa kat situ. So you all tengok balik mapping saya, WTI, Gold and Dow kat belakang, and then anda boleh decide besok bila market buka. So tunggu market buka dalam 5 minit, 10 minit. So anda tengok pergerakan dia macam mana, ada tak setup yang saya bagi tahu tadi. So kalau ada, you all entry. Jangan risau. Bila you all entry, make sure you ada stop loss, supaya kita nak jaga modal kita. So yang mana yang selalu loss, selalu MC, kenapa? Tengok balik kenapa you all selalu MC. Apa yang saya dapat bila saya tanya dekat klien-klien ataupun dekat trader-trader yang mana yang tanya saya, dia akan selalu MC sebab apa? Dia tak letak stop loss bila dia trade. Bila tak ada stop loss, account dia MC. Bila account MC, modal kita kena tunggu balik untuk dapatkan modal untuk trade. So kita tak nak macam tu. Bila anda dah start trade, kalau boleh kita akan bergantung pada that modal sahaja untuk create profit. Okay? Sebab tu kita kena ada stop loss dalam kita punya trading plan. Stop loss and TP. Kita jangan open kita punya TP. Sebab apa? Rugi bila price tu sampai kat sepatutnya kita TP, and then dia reverse balik, kita dah tak dapat. Sepatutnya kita dah ambil keuntungan tu, tapi kita tak dapat. Okay? Itu saja untuk saya untuk outlook kali ni, untuk mapping daripada saya kali ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. And then jangan lupa hari Selasa ni, if you all nak ikut saya punya live trade, and then you all ada nak sebarang pertanyaan berkenaan dengan technical analysis, saya akan ke udara live di Facebook pada pukul 9 malam hari Selasa ni. Okay, so kita jumpa lagi hari Selasa, insyaAllah. Kalau you all tak busy ataupun luangkan masa sedikit untuk bertanya sebarang ilmu yang you all ingin tahu daripada saya untuk trade, untuk memantapkan lagi trade anda. Okay, so kita jumpa hari Selasa malam. Ingat tu tarikh Selasa nanti pukul 9 malam. Okay, waktu Selasa pukul 9 malam. Okay, Selasa tu hari apa? Okay, Selasa 6 hari bulan 6 hari bulan. So 9 malam. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan, insyaAllah. Okay, bye.